Okey, selamat sejahtera kepada semua masyarakat. Okey, kalau nak tahu perkara sebenar, okey. Ada banyak bantahan untuk untuk merakamkan video klip saya, dan apapun bantahan, saya tidak mahu memperhentikan apa yang berlaku terhadap keluarga saya dan juga terhadap lain-lain individu yang saya melaluinya 44 tahun ni. So anda yang tidak mahu saya membuat rakaman kerana tiada pihak polis yang mengambil laporan saya, tiada sesuatu kumpulan kerajaan pun tidak mahu mengambil peduli tentang apa yang berlaku terhadap kami, memandangkan bertalu-talu, berkali-kali, penat-penat memalukan diri sendiri, 7 kali 8 kali membuat pergi minta bantuan dari mana-mana. Saya sudah menceritakan dalam video klip YouTube Kastu Muni. So sana saya sudah ceritakan. So baru saya pun faham kenapa mereka yang saya pergi untuk meminta bantuan dari pihak polis ke, dari pihak kerajaan ke, mereka pun tidak tahu nak buat mereka pun tidak boleh membuat apa-apa kerana ini melibatkan orang-orang yang besar. So saya beritahu, kalau orang-orang besar, orang-orang politik, bukan itu menyatakan saya tahu siapakah pesalah itu dan saya menyalahkan seseorang, tidak. Kalau kamu nak saya berhentikan apa yang saya buat, kamu mesti menyedari apa kamu orang buat dengan saya selepas dipisahkan dengan keluarga sudah bercerai. Walaupun keluarga sudah bercerai, dekat sini keluarga saya lah, we live unity in diversity. Itu bermaksud bekas suami dengan anak lelaki sebilik, saya dengan anak perempuan sebilik. Walaupun kita tak bersua, kita masih lagi berpeluang untuk berkeluarga bersama dengan sekeluarga. So sampai saya pergi ke duty free Eden Garden, sampai saya pergi sedekah seorang demi seorang meletup pada kaki saya menyatakan tolonglah, boleh tak you orang kahwin sama saya, bukan kahwin dengan kerajaan lah, bukan yang betul-betul lah, kahwin untuk keselamatan saya. Saya terasa sesuatu sedang berlaku kerana belum tahu lagi ada sesuatu di dalam badan saya dan belum menyedari lagi ada sekumpulan orang sedang mendengari dari diri saya. So seorang demi seorang, so mereka tahu orang yang mendengari dari diri saya, mereka tahu betapa susahnya saya pergi menyedekah untuk kasih sayang. Kasih sayang bukan untuk mereka kerja, mereka jaga saya duduk dekat rumah jadi suri rumah, bukan macam tu. Saya hanya menyatakan tolong kahwin saya, bukan dengan kerajaan lah. Kalau even touch and go pun boleh, kerana keselamatan saya selalu diancam oleh seseorang. Apa pun saya buat ada, kalau satu saya pergi, 10 dituduh walaupun saya tak buat. So you orang tahu, mesti tahu. So kerana tiada siapa yang boleh buat apa-apa di sini. Tiada siapa yang boleh membuat apa-apa di sini. Memandangkan ada beberapa kumpulan, boleh katalah 100 kumpulan lah, keluarga ke, cikgu ke, apa ke, atau ahli politik ke, telah menerima pampasan kerana dalam 100-200 orang ini menerima pampasan untuk
kesenangan mereka untuk menutup kes ni, tidak tidak membenarkan saya atau tidak bersetuju dengan apa yang saya cakap, tetapi memperbodohkan saya, menakut-nakutkan saya. So kita tidak tahu kepada menteri-menteri, kepada datin-datin, datuk-datuk yang prihatin dengan keadaan kami. So tolong ambil sesuatu tindakan. Saya tidak mahu sesiapa pun di sini dihadapkan terhadap undang-undang ke, atau saya tidak mahu sebegitu. Memandangkan saya dari kecil menjadi yatim piatu. Bukan jadi yatim piatu, memang ayah saya dibunuh. So saya memang memerlukan, saya tidak meminta apa-apa daripada, walaupun sudah dicerai saya hanya meminta anak-anak saya macam keluarga lain duduk serumah sebegitu. So anda mesti tahu, selepas saya mendirikan banyak alangan dia orang buat, dan sama dengan kumpulan-kumpulan lelaki, kumpulan-kumpulan lelaki mereka membuat kita lari dari rumah anak yatim piatu yang pucung dulu. Walaupun saya lari, saya tak duduk dengan teman lelaki saya, ataupun duduk keluar bersendirian dengan dia. Walaupun mereka berbuat berbagai-bagai jenis, saya sumpah demi atas anak saya dan keluarga saya, ibu bapa saya, mendiang ibu bapa saya tidak pernah terlanjur seperti yang dituduh di Persatuan Pure Life Rumah Anak Yatim. Lepas tu diperketawakan, ditengok sebagai perempuan yang terlalu murah, mengantak adik saya yang 15 tahun 14 tahun dan memarahi saya dan memalukan saya. You baru 15, saya kakaknya, you baru 15 tahun sudah terlanjur, tak malu ke you? 15 tahun sudah terlanjur. Macam tu semua berlaku. So walaupun siapa pun boleh kata apa-apa, adik ke ibu ke, siapa pun boleh kata apa-apa, hanya si suami yang mengahwini kita boleh memberitahu kebenaran. Adakah kita sudah terlanjur atau membuat sesuatu di luar batasan sebelum usia yang ada banyak dengan senang mereka memberi banyak keadaan dengan lelaki, banyak keadaan mereka menjadikan jalan itu dengan mudah untuk saya terlanjur atau menjadi seorang yang kaki laki lah. Tapi walaupun saya mendapat berbagai-bagai jenis sebegitu dengan laki lain, tapi saya sumpah saya memang tidak membuat sesuatu yang akan menjatuhkan maruah perempuan. So saya ingat saya sudah menceritakan bas 69 minibus dekat Puchong Jaya, itu semua saya dah ceritakan. Menengokkan mereka menyatakan saya keluar dengan dulu seorang yang minibus tu, Anbalagan. Saya ingat dia orang pun orang Perak. Anbalagan, dia pemotong tiket dekat bas mini 69 Puchong Jaya. Walaupun saya tidak mahu mengikuti adik ipar dengan isteri adik ipar ke Klang yang India tahu Little India Klang, bila kita pergi di Bali dari Johor ke Rawang, saya tidak mahu mengikuti mereka untuk membeli bela di Little India dekat Klang. Mereka memaksa saya kata saya tidak mahu ikut kerana suami saya ada kerja dalam sebelum 3-4 hari dia akan datang ke KL. Saya tunggu sampai dia, kerana kita pergi pun kita tak ada duit dan untuk membeli bela. So saya tidak mahu mengikutnya, tapi mereka dengan paksa sampai
sini pun tak boleh ambil, ayuh, apalah inilah itulah. So saya pun ikut dan tengok pergi sana mereka menjual. Saya punya boyfriend yang melamar dekat Puchong Jaya bas mini 69, dia sedang menjual air sejuk dengan air kelapa dekat sana. So adakah anda ingat, saya tidak mahu mengikuti sesiapa. Walaupun saya boleh keluar, saya tak berani keluar dengan seorang atau apa-apa. Kerana mereka buat semua perangkap yang mereka mahu. Mereka membikin jalan, sudah membuat plan. Lepas tu mereka memalukan saya. Saya ini kaki yang tidak boleh duduk dengan seorang suami. Okeylah, tak apa. Terima. Dan itu, kalau itu mereka menyatakan untuk itulah, kalau mereka menyatakan saya yang salah, saya yang kaki perempuan, lelaki nak keluar dengan lelaki lain selain suami saya, untuk itulah kerajaan memberi penceraian, cerai, bubarkan perkahwinan kita. Dan kalau kerajaan sudah memberi sesuatu punishment, denda, okey, dengan suami saya menyatakan apa yang mereka buat adalah plan, apa orang kata, sudah diaturkan dalam hidup saya, sudah diaturkan. Mereka semua kegiatan yang mereka buat adalah daripada mereka sendiri, daripada mereka sendiri. So selain saya tak menyedari 3 tahun ni, saya pun ingat, oh mungkinlah saya tak dapat kasih sayang. Lepas tu sudah kahwin seminggu bagi anak adik ipar, tidak boleh bermesra dengan, mungkin itu tak salah kan. So saya pun akan merelakskan diri saya. Mungkin you buat jahat ke apa, you tak dapat kasih sayang seperti mereka bermesra, berseronok suami isteri, you tak dapat. Mungkinlah itulah you sudah okeylah. So sekarang saya tahu mereka sudah ada plan. So mereka pergi membawa saya ke Little India Klang untuk shopping. Walaupun saya tidak mahu, mereka memaksa saya. Okeylah, saya pun ikut. Saya pun dah tengok dengan An Balagan, dia orang Bido, saya ingat, Dapera. An Balagan pemotong tiket bas 69, bas mini Puchong Jaya. So selepas saya tengok, dia pun dia cakap, apa khabar, sudah lama tak jumpa. So saya punya adik ipar dengan isteri adik ipar tanya saya, siapakah itu? Takkanlah saya nak kata dulu dia ikut belakang saya semasa saya kerja dekat Malaysian Care dekat Brickfield. Dia ikut sama saya. Hanya hari last saya pun menerima dengan pujukan kawan-kawan saya. Mereka semua ada boyfriend dari dulu, dari kecil, dari 13 tahun. So saya pun bersetuju untuk menerima propose dia. Baru hari itu dinyatakan dia ada anak, satu dekat tangan, satu dekat isteri dia mengandung. So inilah mereka buat. Selain saya tak bersetuju untuk mencintai seseorang, selain itu mereka tidak memberitahu perkara sebenar. Adakah dia sudah berpunya, adakah dia ada anak di sekawin. Selepas 3 bulan ke 4 bulan, saya pun okeylah, semua orang adakah boyfriend, takkan kita tak nak menerima. Sudah lama dia pun ikut. Kita sudah menerima propose dia, baru dikatakan dia sudah berkahwin, ada anak satu yang mula berjalan, laki, dan isterinya mengandung untuk anak kedua. So you tahu kan, anak yatim piatu yang tidak menyedari ayahnya dibunuh semata-mata untuk sesuatu. Dan walaupun sebegitu, walaupun saya tahu siapakah diri saya sebenar, apa mereka buat bully pun saya menerima sajalah. Saya tak membantah, saya tak menerima sajalah. Apa pun mereka buat, saya menerima saja. Lepas tu tengok berkali-kali berulang-ulang ni diperangkapkan dengan budak-budak lelaki. Saya tidak ikut, dan akhirnya dengan memikirkan semua ada boyfriend, kenapa kita tidak boleh? Kita sudah 17 tahun, takkan kita pun sampai 17 tahun, 18 tahun pun tak nak boyfriend. So selepas menerima dengan hati, hati dah
Kan kita tahu kita mula-mula cinta hati dah seronok, kita dah mimpi lah macam tu lah. Hari kedua pergi menyatakan saya pun ada cinta sama dia, baru kita tahu dia ada isteri, anak-anak. So macam ni lah mereka akan menyakitkan hati saya. Mereka tidak faham apakah itu sakit seorang anak yatim piatu untuk kesenangan mereka, untuk apa yang mereka membuat untuk kehidupan mereka, dengan apa tipu elak mereka buat, dan dengan senang mereka nak dengan senang tipu elak yang tidak betul, mereka membuat sesuatu, tipu anaknya sudah dijual, lepas tu untuk sudah dijual kerana ayahnya sudah meninggal dunia, dia yang kena membayar hutang bapa. So tengoklah, sehingga hari ini saya tak pernah pergi SDS. Saya tahulah, tapi tak pernah makan dekat SDS, tak pernah makan dekat White Coffee itu apa orang kata Starbucks, tak pernah minum dekat sana. Okey, ada pergi Secret Recipe, orang kenalkan. Hanya sekali saja saya makan. Setiap kali kan saya sudah beritahu untuk memberi kehidupan, kebahagiaan kepada anak yang ada sama saya seorang tu, perempuan. Saya membuat kerja dekat kebun, dekat sekolah, pergi potong air 100 ekor, 150 ekor. Lepas tu pergi kedai Cina, cuci mangkuk, cuci pinggang. Lepas tu pergi membuat kedai, kenalan mereka untuk membuat cleaning 1 jam RM6. So setelah membuat semua kerja ini untuk memberi kebahagiaan kepada anak saya, mereka sanggup menipu dan mengambil duit-duit. Sekarang mereka menyatakan ialah rumah ini nombor 21 kemudian 32 milik, kerana sewaktu saya pergi meminta pertolongan dari pusat profesional JB yang bangunan kuning itu, biro penguaman, penguam Cina yang banyak muda, dalam 25-26 tahun, dia memberitahu rumah ini akan you mau rumah ke? Saya kata tidak mau, kerana apa yang mereka sampai hari ini buat, sudah kahwin, pergi rumah baru mereka nombor 46 Kuala Garing, Rawang, pergi kerja, pintunya terkena dengan dinding, dia punya log, lepas tu dia kerana angin hujan terlock dengan sendiri. So saya kena marahi, apa ni, you ni orang kaya ke? Ibu mertua saya, you ni orang dari rumah orang kaya ke? Datang saja nak lock you punya bilik, you beli rumah ini. Banyak. Kalau nak beritahu tak maulah, dia sudah tua, takkan ibu kita akan ceritakan macam tu. So macam ni lah. So apabila lawyer biro penguaman dekat pusat profesional JB yang memberitahu kamu boleh menarik rumah dia, saya kata tidak mahu. Dulu walaupun apa mereka bully saya, apa mereka buat, walaupun saya tidak membuat sesuatu yang menyenyumkan perasaan keluarga mereka, mereka menyatakan saya merampas rumah mereka lah, tu lah, inilah, banyak perkara sudah berlaku. So dekat sini saya tidak mahu rumah ini memiliki nama rumah ini, tapi saya mahu 4 orang punya nama, lepas dibayar, ditukar milik oleh anak-anak saya untuk keselamatan anak saya kan. So lawyer pun memberitahu, kamu dari rumah yang anak yatim, hari ini you datang sudah anak 4 orang. Tengok kalau ke belakang ini kamu tiada sesiapa, kalaulah anak kamu mengikut arahan arahan keluarga suami, bekas suami you, atau mengalau you, ke manakah you akan pergi? Saya kata tidak mahu lawyer, tidak mahu, saya tidak. Walaupun saya boleh mengemis ke, boleh buat apa-apa pun, saya tidak mahu memiliki harta seseorang yang bukan milik saya.
So dari kecil mereka membuat bank simpanan hilang. Bukan satu buku, dua buku. Satu adalah simpanan saya pergi kerja sebulan 50-30, dah sampai dekat 600. Dan lagi satu buku 100. Ada buku kuning dekat dengan buku biru. Saya ada biasan dua-dua buku kecil. So banyak mereka tipu sampai apa pun mereka ambil, pergi kerja sampai 4 orang punya kerja, 12 jam kerja sampai 18 jam pun dibagi kerja. Gaji bersih RM60 sehari pun tak bayar. Tengoklah kalau lah 18 jam mereka. Dengan adanya mereka di badan saya, mereka tetap membuat apa yang mereka buat. So dengan ini saya tahu banyak tentang apa yang mereka buat. Bukan ini saja, apa-apa kelemahan, keburukan yang dinyatakan ke atas VIP kerajaan Johor, VIP kerajaan KL. So saya tidak mau menyatakan dekat sini Walau saya sebagai seorang warga negara Malaysia beragama Hindu, dan untuk kegunaan orang India, untuk orang-orang yang kasta tinggi yang kerana mereka sudah berpuluh-puluh kali dia menyatakan saya kasta rendah, pasal itu kasta tinggi membuat sebegitu. So anda ingatlah, saya dah jadi orang India, saya dah jadi yatim piatu, saya dah jadi tak layak untuk kaum kasta rendah dalam India. So siapakah yang nak menolong saya? So kalau tengok cara itu, saya tidak mahu berhenti membuat sesuatu rakaman. Saya tidak mahu berhenti. Kamu tidak, masyarakat yang tengok diri saya dekat sini tidak tahu apakah sengsara yang saya hadapi dari kecil, dari 4 tahun. Kalau ingatkan tu, sekarang pun saya menerima apa-apa tindakan atau tindakan undang-undang ke atau punishment atau kena, kalau nak dibunuh atau dimatikan, saya menerima saja. So lebih baik mati daripada hidup sebegini kerana bagai-bagai cara saya mengambil, bagai-bagai tempat saya pergi, kerana saya seorang India. Siapa pun tidak menerima aduan atau melihatkan saya sebagai seorang tak apa. Kita pergi ke Little India. Ini perangkap mereka, bukan saya pergi sendiri cari power. So mereka tanya adik ipar dengan isteri adik ipar, tanya siapakah tu. Saya tidak boleh nyatakan itu adalah, dulu dia ada mencintai saya tak mencintai, hanya propose saja. So saya tidak boleh memberitahu sebegitu. So saya beritahu itu adalah abang saudara. Takkanlah saya nak beritahu tu teman lelaki yang dulu dia mengekori saya. So saya kata abang saudara. Nanti dia minta telefon nombor saya. Itu anbalagan minta telefon nombor saya. Saya tidak mau membagi, tapi adik ipar saya dengan isteri adik ipar saya, takkanlah ini adik ipar, ini abang pun you tak mau bagi phone number. Saya kata tak mau, kerana saya tahu kebenaran, mereka tidak tahu. So bukan mereka tidak tahu, mereka tahu. Bukan hanya saya tidak menyedari, mereka membuat dengar semua arahan yang diberikan, dan mereka tahu juga, walaupun saya kata itu abang abang saudara, mereka tahu itu adalah seorang yang melamar mencintai saya. So dalam beberapa bulan ada panggilan tengok nombor baru sini selalu berlaku macam ni ada pergaduhan ada nak berlaku pergaduhan atau ada nak sesuatu yang akan berlaku di kawasan perjiranan di kawasan jiran so nak dimalukan nak pergaduhan lah tu lah ni lah, keluarga ni nak menunjukkan sesuatu yang buruk. Memang si suami ketua rumah ini sudah menghilangkan diri. Kita pun tidak tahu dia adalah
Kerana sudah bagi plan dia akan menghilangkan diri, yang pergi KL lah, pergi sana lah, pergi saya pun tak tahu. So suatu hari ada telefon call so saya pun menjawab. Saya tengok itu Anbalagan saya punya lamaran pertama. So dia beritahu saya ikut lori pergi Singapura. Kerana dia tidak ada pasport, dia tidak boleh mengikuti lori itu. So dia mau tempat tinggal lah. So tengoklah, inilah mereka buat. So saya buat apa? Saya suruh dia letakkan panggilan dia. Saya call saya punya suami. Suami saya sudah keluar lah. Saya tak berapa pasti pergi mana. So saya panggil, buat panggilan telefon call. Suami saya bukan tak jawab. Memang telefon dia tidak berfungsi. Tidak menerima panggilan saya. So saya tidak tahu nak buat apa. So saya pun buat panggilan untuk adik ipar saya, kerana dia duduk belakang Jesco dekat flat. So panggil, selalu kalau ada panggilan yang kita buat kecemasan, dia adik ipar saya akan datang dengan si isterinya, dengan anak-anak sekali, bukan seorang. So pada hari itu dia datang seorang. So saya pun menyatakanlah, saya ada duit, you buat apa? Saya beritahu adik ipar saya, you buat apa? Tengok abang you tidak saya call saya tidak pergi untuk dia. So apa you buat? Saya ada duit, you pergi hantarlah dia pergi hotel lah. Okeylah, mereka menyatakan saya menjalinkan hubungan dengan seseorang yang boyfriend terdahulu lah. So kalau sebegitu, kenapakah saya mau call saya punya husband, bekas suami, dia sudah keluar, tak dapat. Kenapa saya nak call adik ipar saya? Dan setiap kali mereka datang, tidak pernah dia datang seorang. Dia memang dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Tengok hari itu dia datang seorang. So dia datang, saya beritahu, ini hari itu kita tengok kan dekat Little India. Dia datang, lori tak boleh, dia tak ada pasport, dia tak boleh masuk. So dia nak tempat tinggal lah, tempat tinggal sehari. So saya bagi duit, dia buat apa? Bawa dia pergi hotel lah. Esok lori itu akan ambil dia. So adik ipar saya pun menyatakan, kenapa untuk satu malam nak bawa hotel? Kenapa satu hari ni abang kan? Kenapa dia tidak boleh duduk serumah dengan awak? Ini kan abang saudara you memang kenal. So beginilah perangkap mereka. So semua yang mereka membuat, semua laluan secara mudah, mereka membuat jalan yang mudah untuk seseorang yang menjalani kehidupan yatim piatu susah, dijadikan hamba abdi dengan tipu elak oleh sesebuah kumpulan kumpulan yang menyatakan mereka adalah government, mereka adalah kerajaan, mereka adalah semua. So dan memberi pergi selepas kahwin seminggu pergi Langkawi, tidak, mereka semua sama umur, pasangan yang saudara keluarga suami saya, mereka semua seumur 29, 28. Bergembiralah mereka, berpeluklah, sampai saya punya bekas suami menangkap foto lah, macam tu, banyak post lah. Tengok saya seorang 18 tahun 19 tahun berjalan dekat belakang dengan menunduk kepala menangis. Saya ingat, kenapakah mereka semua dari keluarga-keluarga dan tengok umur mereka pun sudah menjangkau dekat 30. Mereka pun ingin berseronok bersama dengan suami isteri. Kenapakah saya tidak dibagi peluang? So saya pun bagi saja, mestilah you dari mana, you yatim piatu, tak ada you tak ada apa-apa, you bawa. So saya pun fikir macam tu, saya biarkan saja. Macam inilah mereka memperlakukan saya. Lepas tu mereka menyatakan saya mencari boyfriend saya pergi untuk memuaskan nafsu saya. Kenapa? Siapakah yang membuat plan-plan ini? Lepas tu semua sekali dihantam ke kepala saya. So tak apa, walaupun okey. Selepas semua kerja sini sana, toto, kedai toto, lepas tu you mall 6
bulan kerja dekat U-Mall, skru 18 jam. Lepas tu tengok dah mulalah perangai-perangai mereka menyentuh, mencabul, semualah. Saya tidak mahu menyatakan satu persatu. Dan sini juga beberapa orang membocorkan macam mana polis membawa banduan dan menembak di construction lab. Ada banyak, kalau nak betul-betul mau cakap ada banyak. Saya tidak mahu memberitahu yang terlalu sensitif dengan polis ke, dengan menteri-menteri ke, atau ketua-ketua kerajaan ke, atau mana-mana walaupun mereka tidak melayan saya dengan memandangkan cikgu-cikgu pun tidak melayan saya sebagai seorang insan yang memerlukan pertolongan dan dibuat seperti seorang hamba abdi kerana tipu. Mereka kena tolong dengan saya, walaupun mereka tidak mahu menolong dan mencaci saya, menghina saya, memperbalikkan cerita, semua cerita yang betul ke arah saya. Lepas tu mereka kata saya menghina kerajaan Melayu lah tu lah ni. Dan itulah saya kata, itu saja. Saya tidak pernah marah, saya tidak pernah bergaduh, berselisih paham. Saya hanya apa yang saya beritahu di video klip. Kalaulah anda mempunyai sesuatu pertanyaan, di manakah berlaku di manakah ini berlaku, apakah ini betul, saya boleh buktikan. Saya boleh buktikan dekat sini pun ada 3-4 orang tengok Cina sama India, dia pun dilarikan. Saya pun tanya, kenapa you banyak handsome, kenapa tak ada dapat? Bukan kerana anti banyak handsome abang, kenapa? Saya pun kalau dapat, saya pun nak kahwin dengan you banyak handsome. Dia kata tak tahulah, semua orang lari, tipu lari. Lepas tu datanglah seorang Melayu. Saya kata, Melayu ke apa ke abang, hari ni you sudah senang lenang Melayu ke apa, kita punya hidup senang, diorang bagi kebahagiaan yang tidak boleh dibagi oleh kaum kita sendiri. Tak apalah bang, tak ada masalah. Lepas tu anak dia seorang peguam dicerai, anak satu sudah cerai. Lepas tu dia kahwin kedua. So dekat sini banyak doktor, peguam atau polis ataupun bukan semua army askar tahu apa implan ini boleh buat, apa implan ini mampu buat apa yang mereka boleh buat. Mereka boleh membuat kalau seorang tuan kita, tuan tengoklah mana-mana pun tuan, kalau saya seorang India, tuan saya datang untuk mendirikan rumah dengan network gini, mereka menjadikan tuan itu lari balik ke tempat asalnya, kerana tuan pun mereka boleh memberi nama sebagai pelacur ke, atau sebagai seorang perempuan yang tak soleh, yang tak nafsu kuat. Mereka boleh menuduh walaupun tuan datang mendirikan rumah tangga dengan network implan ini. So apakah saya seorang yatim piatu tidak tahu, tidak ada seorang pun. So ini di mana berlaku adik saya semasa kami duduk dekat Persatuan Pure Life Society, adik saya mendapat peluang untuk pergi ke Thailand. So saya tahu adik saya dengan budak ibunya tidak mempunyai suami, ibu janda. Dia anak seorang saja, Mina Kumari. Tidak pernah saya tengok adik saya ada bercakap dengan budak-budak perempuan atau dia bercinta dengan budak-budak yang duduk bersama saya, ex-girl. So pergi balik saja, sesampai bas turun saja, adik saya dengan seorang lagi bernama Nitya Nandan. Ini dua-dua kelahiran 4 hari bulan 4
So, mereka sudah membuat sesuatu rancangan dengan menuduh, dan adik saya pun menerima tuduhan itu. Sudah merogol Mina Kumari, Mina Kumari dekat Thailand. So, mereka mungkin membuat dealing dengan emak saya. Anak you sudah membuat sebegini. So, memandangkan anak you dalam kes polis. So, untuk menyelamatkan dia, anak perempuannya kena dibagi sebagai so mereka kena bersetujulah, kerana mereka semua pergi. Saya pasti tahu adik saya takkan buat sebegitu. Dia tak mesra dengan budak-budak perempuan. Orang perempuan datang, semasa saya bercakap dengan dia, orang perempuan datang pun dia akan menundur dan naik van, kerana kita batu 6, budak-budak lelaki batu 6,5. So, ini adalah sebuah lakonan semata-mata membuat sesuatu lah. So, saya tahu sinilah berlaku sesuatu perubahan. Okey. Apa nak saya nak beritahu? Okey. Budak Mina Kumari itu tengok-tengok saya 2005 ke 2, bukan, tak mungkin 2014, mungkin 12 ke 13, 14. I tengok dia berlakon dalam sebuah teledrama Malaysia, berdurasi 2 jam 3 jam. Di bawah ini mencetuskan drama tu menceritakan keluarga mereka mendapat peluang untuk di Bali mendapat cabutan bertuah, mendapat trip free pergi melancong sesuatu tempat. So, saya tengok, saya pun memberitahu ibu saya, inilah budak dikatakan adik dia halau kerana merogol budak ini. Tengok hari ini dia sedang berlakon. So, semua cerita saya, apa-apa kegiatan yang berlaku dalam hidup saya, semua ada sesuatu, bukan sesuatu, banyak dari cerita tayangan India. Banyak cerita yang dibuat dalam perangkap saya, lakonan dan apa-apa lakonan yang mereka buat, apa-apa dan buat dengan saya, semua ada. Atau apa-apa bantahan atau apa-apa mereka, kamu sudah berbuat demikianlah itulah. Saya ingat, ini dari cerita India ni. Ini dah bertalu-talu, berpuluh-puluh, dah 100 kali lebih. I tengok semua dari cerita India. So, sekarang I faham seseorang yang membuat plan-plan drama-drama dalam hidup saya ada hubungan dengan media. So, siapakah media ini? Dan semua 90% cerita-cerita dan perangkap-perangkap dan drama-drama dilakukan adalah daripada cerita-cerita movie dari India. So, kalau memandangkan tiada siapa membantu saya, tiada polis, tiada lawyer, tiada kerajaan, tiada army, tiada mana-mana menteri, tiada mana-mana datuk, mana-mana datin. So, saya menjadi seorang polis lah. Tengoklah, kerana kita tidak boleh membuat kerja bisnes sendiri, kita tidak boleh, kita sudah direndahkan penghafalan pelajaran kita. Walaupun saya suka lari, saya pandai lompat tinggi, so itu pun sudah semua disekat. Memandangkan mereka nak kita menjadi seorang hamba abdi. Senang mereka membuat seseorang itu hamba abdi. Saya pun tak faham lah macam mana kerajaan boleh mendiamkan diri walaupun anda tahu ini adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Macam mana mereka boleh membuat ni semua sampai pukul berpuluh-puluh kali hingga period lari dari kaki belah kepala letak 3 tempat.
mata blue black, sekali ada dekat sini, sekali ada dekat sini, 3 bulan 4 bulan. Orang bangun pun tidak lara dah. Ini baru beberapa saya menyatakan dekat sini ya. Kalau betul-betul namanya, kalau saya nak beritahu setiap apa yang mereka buat, macam mana mereka memukul, macam mana mereka menghina saya. Kalau tuan berdiri dekat saya, depan saya, dengar cerita saya, dia pun sendiri akan menangis. So saya tahu apa mereka buat terhadap diri saya. So selepas ini semua pun saya dah keluarkan di video klip. Sampai hari ini mereka membuat, alah kena tolong anjing yang diseksa di rumah Cina. Alah kena tolong orang dekat sini. Kena memalukan MIC. Kena memalukan orang ini. Kena memalukan corruption yang berlaku di antara menteri-menteri. Saya dikatakan 1 bulan 2 bulan lepas saya naik teksi terdapat ingat dah. Sini kabinet dah seorang pemandu teksi India. Sini kabinet dah, Malaysia kabinet dah, kerajaan dah, semua orang Melayu tau. So siapa mengambil rasuah yang banyak? Mestilah menteri Melayu, kerana mereka yang 60% memiliki menduduki kabinet kerajaan. So saya memang tak faham ini tentang kerajaan politik semua. Saya tak faham. You cakap apa, saya dengar sini, dengar saya. Lepas tu saya cari kalau walaupun menteri-menteri Melayu 60% dekat kerajaan kabinet dekat parlimen tapi tahap rasuah mereka hanyalah dalam 29% dan 40% dari kaum lain, menteri-menteri dari kaum lain. So mereka mempunyai rasuah yang tertinggi dekat 60% walaupun mereka dalam 40%. So saya akan cari balik apa yang mereka menyatakan kepada saya, adakah betul. Ada suatu hari datanglah sebuah pucuk surat dari Standard Chartered, pergi tengok 8 sen nak tutup. Saya tak nak pergi Standard Chartered dan saya nak tahu apa kebenaran, kenapa Standard Chartered boleh berada dekat nama saya. Saya pergi sana ada 8 sen. Saya nak tutup, saya tanya itu accountant kenapa Standard Chartered dibuka, untuk apa. Mereka menceritakan untuk masuk keluar gaji. So saya sudah menyatakan sudah 2 kali saya ada surat income tax dari LHDN. Saya tidak mengambil apa pun secara serius. Saya pun ambil itu surat Jabatan Hasil pergi memberitahu, tengok you seorang saja boleh dapat, tengok saya pun ada income tax. So saya tak faham, saya menjadi macam seorang berperangai kebudak-budakan. So kalau tengok kebetulan baru saya faham, mungkin seseorang memegang IC saya dan bekerja di Singapura. Kalau tidak ada kerja dan Standard Chartered menyatakan ada keluar masuk gaji ke dalam nama you, so saya menyatakan ada seseorang yang bekerja di atas nama saya di Singapura. Mungkinlah pasal itu saya tak dapat kerja dekat Singapura. Okey, pergi kerja di Singapura, kan saya kerja dekat U-Mall last kali. So tengok orang dah mulalah mencabul saya lah. Banyak perkara sudah mula berlaku. So saya sudah beberapa kali memberitahu bos saya bernama Ranjit. Dia tidak mahu mengambil apa-apa tindakan atau apa-apa dia buat atau arahan diberikan ke arah guard lain. So saya pun berhenti, saya pergi ke Cisco Changi Airport Terminal B. So saya mula-mula pergi dekat sana sebagai cleaner sajalah, Terminal B cleaner saja. Cleaner dekat 8 hari saya kerja, belum dapat permit belum mengambil permit saya mengambil kerja dalam white paper. 8 hari pun saya terus kerja. Saya terus tak ambil cuti, tak lambat. Saya terus kerja. Memandangkan tiba-tiba
Sana dulu kan kita tak tahu. Selalu orang mengikuti belakang kita. Belakang alah menyengsara kita, menyibur dalam hal kita. Kita pun tak tahu. Kita duduk kerana sakit. Kerana dulu saya kan dah kata, masuk Singapura saya rokok pun tidak tahu. Dan saya belajar rokok 2013. So rokok pun saya tidak tahu. Kita sudah terlalu berat dan badan besar. Dekat 90 kilo lah dekat-dekat. So saya memang sakit kaki duduk kena alau. So saya dalam 3-4 hari supervisor dari Singapura, kerja Singapore Changi Airport Cleaner, supervisor dalam berumur lelaki berumur dalam lingkungan 28 ke 30 lah. Dia membawa saya dan mengadu dekat bos Singapore Chinese. So Chinese itu memberitahu, manager Chinese itu Singapore tu memberitahu kalau you mau duduk, you can come and sit in the office, no problem. So ini yang diceritakan. I never disappointed you or scold you. So saya memberitahu reason lah. No boss, no sir, because I'm after so long I am doing and then we been chasing after behind us. Not all the people been chased. I see particularly me is the one they chasing behind me. So I couldn't tolerate the pain. So I just sit, not even 3 minutes. Even my friend was there in front of me. So I informed her I want to sit for a while. So they come and caught me lah. So not me who's against you. Your own people is against you. But making problem against you. So no problem, sir. I will continue because I'm new. I not yet cope up with the work. If I could work longer a bit, I could tolerate with the pains and the tiredness. So lepas 9 hari saya tengok Changi Airport mereka itu supervisor India, Malaysia, India, orang lelaki dia memberitahu kalau you orang mau tukar kerja, cepat-cepat tukar kerana kontrak cleaning ini akan diperhentikan, kontrak akan diperhentikan kerana kontrak ada masalah, tiada pekerja lah, tiada prestasi yang so saya buat apa? Mereka memberitahu sebegitu belum saya mengambil permit ke atau saya sedang bekerja di white paper. So saya dekat Changi Airport itself ada office untuk Cisco. Saya pergi dekat sana, saya mendaftar untuk Cisco. So selepas itulah saya mendapati dekat medical check up dekat Lafarge, dekat Changi Airport itself, HIV positif. So sebelum itu pun sudah dicerai. Orang-orang yang berada, saya dah mula minumkan, dah belia bersiap-siap dekat luar. Orang dekat saya 6 bulan, 7 bulan saya bersama dengan mereka, minum, pergi, keluar, tidur. So sudah 10-11 orang saya dah pandai keluar. Saya tak malu dekat sini untuk menyelamatkan sesuatu kumpulan yang mengarungi sama keadaan macam saya tidak mahu, walaupun anda ingat ini semua akan mengeluarkan kemarahan seseorang. Saya tidak mahu, biarlah mati. Dari kecil kita sudah diajari buat baik daripada buat jahat jangan sekali. Ini orang ada pelajar juga. Ini lembu punya susu, sapi dapat nama. So itulah keadaan kita. So kalau tengok keadaan saya, so banyak orang dekat sini kerana dalam beratus-ratus kumpulan yang sudah menerima pampasan lah, bisnes lah, duit lah, motor lah, duit nombor loteri lah. So dekat sini mereka tidak memikirkan, ratusan kumpulan ini tidak memikirkan lagi berjuta-juta keluarga sedang tersangkut dekat sini. So inilah saya menjadi orang saya sendiri untuk menerangkan apa yang berlaku kat atas saya. Dan
tolong saya bukan anti seseorang cikgu ke atau anti seseorang negara ke anti Bangladesh ke, kerana saya kerja dekat UMOD. Orang lepas habis wayang pukul 2 dekat UMOD, Bangladesh sudah kehilangan 2 orang, Bangladesh sudah kehilangan dompet. Saya yang mengantar dengan membawa seorang lagi datuk uncle bersama saya, dan mengantar mereka, membeli makanan untuk mereka, mengantar mereka balik ke rumah. So dekat sini juga adik ipar saya dipaksa berkahwin dengan Sri Lanka, tapi dia punya hal lain lah. Dia pandai menjahit. So dia punya hal lain. Walaupun sudah dilepaskan, keluarga bekas suami saya sudah membelikan mesin-mesin berharga, mesin-mesin berjahitan dan berharga dekat 15,000 sudah mendapatkan sebuah sewing center. So dekat sini saya tidak menyalahkan orang India ke orang luar negara ke. Kenapa mereka mendapat peluang dan walaupun mereka dari Sri Lanka, walaupun ditipu di bos begitu, ini adalah drama semata-mata saya pun, tapi mereka dibiarkan dengan ada sesuatu yang mereka boleh terus hidup dan memandangkan keadaan saya, kebun saya yang kecil pun dalam 70 pokok bunga melur pun dirampas. Saya warga negara Malaysia, bukan saya iri hati dengan mana-mana. So sewaktu adik ipar saya sudah pergi ke ke perempuan lain, ke perempuan mabuk, dah ada perangai dengan ada kasih sayang dengan perempuan muda lagi So ini Sri Lanka yang dikahwini, orang Sri Lanka yang dikahwini oleh adik ipar saya. Saya yang bawa dia, memberi rumah dekat sini memberi ruang untuk dia jahit dekat 3-4 bulan, tidak menerima sesen pun dan membantu dia menjahit lah. Ada kala dia ada order, saya menjahit ada dapat RM10, RM20, tapi makan, minum saya bawa dia tepi pantai. Saya kata janganlah duduk macam ni, pergilah tepi pantai. Saya bagi semua kebebasan dan makan, minum dan perlindungan untuk dia, tapi saya dijadikan So inilah apa yang berlaku. Tengok ada seorang bibi itu pun dia bibi adalah seorang maid. Selepas isteri adik ipar meninggal dunia, saya menjaga mereka 3 hingga 4 bulan. Selepas maid bibi Mayang Sari datang, dia pandai urut dalam 3-4 bulan memang diberi gajinya dengan patut, dengan dilayan sebagai seorang maid bibi, dilayan dan diterima di jalan, dibagi layanan seperti seorang maid, seorang ibu kepada anak-anak isteri adik ipar saya. So dalam 4-5 bulan mereka berikan pandai urut. So dia adik ipar saya suruh urut. So dalam urutan mereka sudah terlanjur sampai bibi pergi mengurut dan membawa duitnya, menyara anak-anak adik ipar saya, dan adik ipar saya dah pandai merayap dengan perempuan lain. So si bibi ini datang menangis dengan saya. Tengoklah apa yang dia buat. 3 bulan 4 bulan dia membayar gaji saya. Lepas dah terlanjur sudah menjadi suami isteri dia tidak mengiraukan saya, melepaskan saya. So saya memberitahu dia, saya sebagai menantu pertama keluarga ini yang muda, saya pun tidak dilayan dekat sini. Apa you mau saya buat dekat sini bibi? Pandangkan you orang dari Indonesia beragama Islam. Itu saja saya buat. Semasa itulah adik ipar saya 9 tahun sudah dipikat dengan surat cinta lah. Lepas tu 11 tahun saya pergi mengantar bunga. Saya tengok mereka rumah hujung payung bisnes sudah diklipkan dengan tuala. Mereka dalam 11 tahun dia diperangkapkan dengan boyfriend dengan rapat. So saya pun bawa dia, hantar budak lelaki tu ke rumahnya dan bawa dia memberitahu ayahnya inilah yang berlaku. Masa itu budak itu 11 tahun dia memang berkasar dengan saya lah.
You ingat you ni ibu saya ke? Ayah saya pun tak tanya apa-apa, you ni siapa? Saya hanya tampar saja. So mereka menyatakan saya membuli ya. So bibi pun menyebelahi budak itu 11 tahun perempuan kalau anak you akan pukul lah. You ingat saya dah pukul lah. Anak saya dah mula mencinta, saya ambil mob hantam dengan dia. Itu anak saya berani buat begitu. Kerana anak adik ipar, orang tampar pun kerana tengok dia berapat dengan budak lelaki saya sudah dituduh membuli anak kerana tiada ibu. Dinyatakan oleh bibi sendiri. So banyak macam ni lah. So saya di sini ingin tanya, kenapa orang dari luar negara mendapat semua keistimewaan, semua layanan, walaupun dibiarkan menjadi seorang janda atau dilarikan oleh suami, mereka mendapat semua perlindungan, kemudahan, barang-barang dibelikan, kedai, swimming center. So untuk melanjutkan kehidupan mereka sudah dibagi semua kemudahan. Kenapakah saya dijadikan begini? Boleh tak sesiapa jawab? Okey, pergi Singapura Changi Airport saya kerja. Sana orang China sub dari China, pekerja dari China datang memberitahu saya, bukan semua yang bercakap bahasa Inggeris mereka ada cakap sebulan $450. Saya kata, kenapa? Why so little money for you? That's what that sub giving us. China workers 450. Dulu saya tak kenal kenapa mereka selalu nak mengkomplain dengan saya. Tisu toilet paper yang sudah menjadi kecil tidak boleh digunakan untuk lap sink ke apa, mereka akan buang. Itu yang dibagi oleh orang China dengan botol-botol kecil untuk mop. Mereka ambil botol-botol besar membagi. So saya pun dengan tidak terasa tengok macam semualah kita pun ambil botol-botol kecil 2 botol untuk mop dengan sebotol saya pun tak tahulah washing liquid So itu dituduh saya mencuri lah. So tisu tu bukan digunakan memang dibuang dalam tong sampah. So saya bawa tisu itu pun saya tidak tahu itu orang China yang bagi pekerja-pekerja China. So selalu saya datang orang luar negara akan menceritakan sesuatu yang tidak berkaitan. So saya ingat, mungkin dia ingat saya kawan mereka ke pasal tu. So baru saya ingat saya baru kenal apa mereka buat adalah sesuatu yang akan mereka ingat akan diambil tindakan terhadap mereka kerana gajinya tidak dibayar. Okey, saya akan sambung balik